Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin alaihim wassalatu wassalam wa ila hadrati jami'il awliya'i was salihin wa jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa ila hadarati abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa ashiratina wa muallimina wa man lahum huquq alaina syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa surau, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana pada pagi ini Allah bangunkan kita setelah dimatikannya kita pada malam tadi. Kita bangun dapat pula solat subuh berjamaah. Kerana pahalanya seolah-olah kita beribadah sepanjang malam. Siapa subuh berjamaah seolah-olah dia beribadah sepanjang malam. Kalau boleh biar tiap-tiap subuh, jangan berhenti. Jangan miss. Jangan seorang-seorang semayang di rumah. Itu yang semayang tu, yang tak semayang tak lain cerita lah. Yang semayang pun kalau seorang-seorang semayang di rumah dikira sesat. Jadi semayang biar berjemaah. Ini orang lelaki saja, perempuan tak apa ya. Isteri-isteri tuan-tuan tak apa, semayang di rumah. Kemudian diikuti pula dengan majlis ilmu. Lepas subuh tu ada mengaji pula tu. Dikira dalam perjuangan di jalan Allah. Ini Nabi ngabur ni. Apa kata Nabi? Sekiranya kamu berada keluar dari rumahnya dengan tujuan untuk menuntut ilmu, maka kamu adalah dalam perjuangan di jalan Allah sehingga kamu balik ke rumahnya. Jadi malanglah kalau dia semayang rajin, betul ngaji tak nak. Kecuali ada hajat, ada kerja, itu tak lain ceritanya. Kalau tak ada saja tak siap, rugi benar dia.
tak dapat rahmat Allah SWT. Karena orang berada dalam majlis ilmu ni seolah-olah dia berjuang di jalan Allah. Dan Nabi Allah itu, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan tujuan untuk menuntut ilmu, maka dia sentiasa berada dalam perjuangan di jalan Allah sehinggalah dia kembali ke rumahnya. Sudah balik, baru berhenti perjuangan tu. Kena buat perjuangan yang lain pula. Semasa menuntut ilmu tu, dia dikira sebagai pejuang di jalan Allah. Kalau mati, syahid. Mati bukan perang aja. Nggak duduk boleh mati dah? Boleh. Syahid tu. Orang mati syahid, di antaranya dapat masuk syurga tanpa hisab. Siapa tanda angkat tangan? Kalau terpendak orang semua angkat tangan, tak ada hilang. Jadi kita nak kalau dapat mati syahid, dapat masuk syurga tanpa hisab. Syukur juga kita ni, kita memulakan kehidupan kita ni dengan menjalankan perintah Allah, iaitu semayang. Cuma semayang ni tuan-tuan kena ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, penat aja semayang. Itu kata Nabi, berapa ramai orang yang semayang, tiada semayang baginya melainkan penat dan lelah sahaja. Kerana tak cukup ilmu. Jadi nak ada ilmu, kena belajar lah. Kecuali dia duduk, itu datang malaikat ngajar dia. Itu lain. Ada apa betul? Apa tangan? Duduk tengah duduk, datang. Mari aku ajar kamu, kata malaikat. Cara semayang, bacaannya macam mana, gerak-geriknya macam mana, niat di hati macam mana, rukuk macam mana, sujud macam mana. Dia tak payah belajar. Kerana ada malaikat ngajar. Kalau tidak, kena menuntut ilmu. Kena belajar semayang ni. Sebab itu tuan-tuan, kena faham bahawa rukun semayang itu ada beberapa perkara. Ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi. Rukun qauli, rukun sebutan, rukun bacaan. Mesti sebut. Kalau dalam hati dia tak sah. Dia mesti dia nyatakan. Paling kurangnya kedengar telinga sendiri. Itu namanya rukun qauli. Qauli itu artinya sebutan. Rukun qauli ada 5. Sebelum baca kitab ni, buat mukadimah dulu. Rukun qauli ada 5. Mesti disebut pada 5 tempat ni. Yang pertama, ketika takbiratul ihram, kena sebut. Dalam hati tak sah. Yang kedua, ketika membaca Al-Fatihah, kena baca betul-betul. Dah sebut tu kena baca betul-betul. Tadi sebut apa takbiratul ihram tu kena sebut betul-betul. Jangan salah sebut. Jangan yang panjang dipendekkan, dipanjangkan. Tak boleh. Al-Fatihah pun macam tu juga. Panjang cerita Fatihah ni. Cerita Fatihah tu tak ada baca kitab pun. Cerita tentang Fatihah aja. Bermula dengan Bismillah sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu panjang ceritanya. Yang ketiga, membaca tahiyat akhir. Yang keempat, selawat akan Nabi. Yang kelima, memberi salam. 5 rukun qauli. Sebut betul-betul. Nama rukunnya qauli. Yang nak dibicara pagi ni, satu aja. Iaitu rukun yang ketiga, membaca tahiyat akhir. Kena baca betul-betul, jangan salah baca, jangan silap baca, jangan yang panjang dipanjangkan, yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan, tak boleh. Kena sebut betul-betul. Dengar lalu. Bila tahiyat je, bacaan tu wajib tau. Duduk tu lain, rukun lain. Ni membaca tahiyat akhir. Berapa ramai orang yang salah baca? Dengar lalu. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu namanya tahiyat akhir. Selawat lain, Allahumma salli ala itu rukun lain ya. Dengar elok. Yang pertama, at-tahiyyah. Jangan at-tahiyyah, tak betul. Nah, ada at-tahiyyah. Ini namanya at-tahiyyah. Apa at-tahiyyah? Tai saja tu. Kena belajar betul-betul tuan. At-tahiyyah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibat. Satu tasut tu thayyibatu lillah. Yang tu lillah aja tak betul. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ma'arif disukun. Mesti dua harakat paling komanya. Ini dah. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Tu lillah saja, tak betul tu. Kena buat panjang. Tu lillah. Faham ke tuan? Yang ini lagi banyak salah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang banyaknya assalamualaikum. Ka tu macam ada alif. Dua harakat, tak betul. Ka tu pendek aja. Kena sambut ai. Assalamualaikum ai. Dengar ke ni? Mana saya tahu? Mana saya tahu ada yang banyak masalah? Dekat saya tahu lah. Dengar dia macam tu. Assalamualaikum ayyuhan nabi. Ka tu dia berhenti situ. Tak betul tu. Ka tu pendek aja. Assalamualaikum ai. Ka ai ya. Assalamualaikum ayyuhan nabi. Tu dengar. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Waktu yang lain tu biasalah assalamualaikum. Betul, nak dua harakat tau. Yang tak ada harakat belum tu. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Salihin. Paling komanya dua harakat. Ma'arif disukun. Boleh dua harakat, boleh enam, boleh apa? Boleh empat, boleh enam. Ini yang kami orang salah tu. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu. Dengar tu telinga tu. Kalau tu imam habis semua tak sah semayang. Kalau dia tu imam ya. Kalau jemaat habis satu jemaat tak sah. Kalau tu imam baca khutbah. Ka tu pendek aja. Assalamualaikum ai. Lepas ini berlatih. Ka ai. Nak berlatih betul-betul. Dengan assalamualaikum ayyuhan nabi tak betul. Yang tak betul jangan dibuat. Penat aja semayang. Kerana bila bacaannya tak betul, rukunnya tak betul. Bila rukunnya tak betul, semayangnya tak betul. Bila semayangnya tak betul, macam orang tak semayang. Esok minta pahala dari Tuhan, mana ada? Kamu baca tak betul, mana dapat pahala? Itu mukadimahnya. Ada siapa-siapa nak bangkang? Ada? Dah tahu yang betul? Apa buat? Buat yang betul. Ka'ai, ingat tu. Kataan ka'ai. Kau tu pendek aja. Assalamualaikum ai. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Baik. Untuk pagi ini kita sambung pembacaan kita. Masih membaca hadis yang ketujuh. Apa nama hadisnya? Ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Kita baca yang tu ya. Kita dah baca berapa pagi ni penghujungnya. Ad-dinun nasihah. Qulna, berkata kami, liman, untuk siapa? Qala, berkata Nabi, lillah, untuk Allah. Wal kitabi, dan kepada kitabnya. Wali rasulih, dan kepada rasulnya. Wali ummatil muslimin.
wali a'immatil muslimin. Wali a'immatil muslimin, untuk imam-imam orang Islam, untuk imam-imam, pemimpin-pemimpin ini ya. Wali a'immatil muslimin. Kemudian wa minhum, dan umumnya ya. Dan umumnya. Itu deh. Itu untuk siapa nak nasihat tu? Yang pertama kepada Allah. Bukan nak nasihatkan Allah. Nak ikut apa perintah Allah. Apa untuk Allah. Wal kitabi, bukan nak nasihatkan kitab. Ikut apa kata kitab. Kitab apa? Al-Quranul Karim bagi kita. Bagi kita ni Al-Quranul Karim itu kitab. Bagi umat Nabi Musa, Taurat. Bagi umat Nabi Isa, Injil. Bagi umat Nabi Daud, Zabur. Bagi kita, Al-Quranul Karim. Itu wa kitabihi. Kemudian, wali rasulih. Ikut cakap Rasul tu. Bagi kita, siapa Rasul mana nak ikut? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena ikut. Apa saja perbuatan Nabi kena ikut. Mayang macam Nabi, akhlak macam Nabi, jadi suami macam Nabi, berniaga macam Nabi, berjuang macam Nabi, sabarnya macam Nabi, penyantunnya macam Nabi, pemurahnya macam Nabi, apa saja. Kena ikut cara macam di Rasul ya, pada Nabi itu ya. Kemudian wali a'immatil muslimin, pemimpin-pemimpin. Selagi mereka ikut Al-Quran dan Sunnah, selagi mereka ikut syariat, kena ikut mereka tu. Dengar cakap mereka dan dengar nasihat mereka dan ikut perbuatan mereka dan ikut perkataan mereka. Itu apa? Imam, pemimpin-pemimpin. Selagi mereka menjalani hukum Allah, selagi mereka tak lari daripada perjuangan Islam, kena ikut, wajib tu. Dan juga sekalian umat-umat yang lain ya. Itu dah kita baca dulu. Sampai kepada sekarang ni muka surat 158 penutupnya. Ya. Jadi macam mana? Kita baca perenggan yang bawah ni. Di sini patut pula diterangkan bahawa di antara bahagian nasihat ialah menasihati orang yang meminta nasihat. Siapa minta nasihat bagi. Kalau tak nak bagi, tak nak nasihat dia, itu dikira sebagai pendusta agama. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din, tahukah kamu siapa yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, iaitu mereka-mereka yang tak mau membantu anak yatim. Menggenggam harta mereka untuk anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan juga kerkut terhadap orang miskin. Wailul lil musallin, neraka wail lah bagi mereka-mereka yang semayang. Macam tadi lah, tak betul semayang. Masuklah dalam wail. Wail kan? Wail itu satu lembah dalam neraka Jahannam yang kalau seekor burung terbang dari tepi ke tepi memakan masa 500 tahun penerbangan. Siapa nak angkat tangan? Tu. Yang lalai dalam semayangnya. Neraka wail lah bagi mereka yang semayang, yang lalai di dalamnya. Lalai dalam semayang ni ada 4. Yang pertama, lalai ketika semayang. Tengah semayang ingat David Beckham. Tengah semayang nampak Aishwarya Rai. Tengah semayang nampak Marilyn Monroe. Tak kena? Tak kena? Buat berdoa, susah buat lah. Tengah semayang nampak apa? Hashim Mahyun. Tak kena? Tengah semayang nampak Saloma. Tak kena? Itu yang pertama. Yang kedua, tidak mengerjakan semayang dalam waktunya. Dia semayang di luar waktu, tapi semayang, tapi di luar waktu. Subuhnya pukul 9, zuhurnya pukul 4,
Ada zuhur lagi dia. Bukan apa ya. Zuhurnya pukul 5. Pukul 5 dah tak ada dah. Asarnya pukul 7.30. Gini. Maghrib pukul 7 kan. 7.5 minit ke 3 minit kan. Udah maghrib dah. 7.30 dia pukul 9 maghrib. Isya'nya subuh esok. Lepas subuh esok 9 pagi subuhnya isya'. Itu dia. Lalai yang kedua. Yang ketiga, lalai daripada sembahyang berjemaah. Untuk orang lelaki saja. Lalai daripada mengerjakan sembahyang tu berjemaah. Sembahyang pergi di rumah. Sorang-sorang aja. Orang sembahyang sorang-sorang di rumah tu, hukumnya apa? Sesat. Yang menyolah mati anak saya, bukan saya yang ngabur sesat ni. Yang ngabur sesat tu apa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Siapa meninggalkan sunnah Nabi kamu, maka sesatlah kamu tu. Panjang hadis tu. Walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallifu fi baitihi la taraktum sunnata nabiyikum walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum, kata Nabi. Sekiranya kamu sengaja sembahyang di rumah kamu, seperti mana mereka yang tak hadir pada malam ini kerana mereka sembahyang di rumah mereka masing-masing, maka kamu telah meninggalkan sunnah Nabi kamu. Barang siapa meninggalkan sunnah Nabi kamu, maka sesatlah kamu. Orang sembahyang seorang-seorang di rumah tu sesat. Paling koman, paling kudi, paling koyok, paling curut, paling tak guna, dia sembahyang di rumah juga, tapi bersama isteri dan anak-anaknya. Itu dapat pahala jemaah. Ya? Faham ke ni? Jangan seorang-seorang di rumah. Yang lebih baik datang berjemaah. Di surau ke, di masjid lebih baik ya. Dan sebagainya. Di mana tempat ada berjemaah. Ya. Ini dah seorang-seorang di rumah. Senang sikit je lah. Seorang-seorang di rumah. Tak payah pakai sorban. Kadang berbaju pun tak payah. Kain selai aja. Ada dah orang semayang apa itu. Kain selai aja. Baju pun tak payah. Payah tak ada. Orang dia tegur kan. Kenapa kamu semayang kain selai aja? Bukan tak sah katanya. Aurat lelaki juga antara pusat dan lutut. Sah tak? Sah. Tapi cetera pergi ke lotus tu pakai kain selai aja. Boleh? Boleh ke tuan-tuan nak tengok? Nak tengok masuk. Lepas dia pergi lah. Buka lotus pukul 10 orang. Pakai kain selai aja. Dia tanya, kenapa kamu pakai kain selai aja pergi lotus ni? Nak beli barang ni? Apa jawabnya? Kan aurat antara pusat dan lutut. Dia jawab betul boleh? Jadi itu lah. Itu lalai tu ya. Lalai daripada menjalankan sembahyang ikut dalam waktunya. Kerana kita sembahyang mesti dalam waktu tertentu. Ada waktu tertentu. Inna solata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Inna solata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, kata Allah. Adapun sembahyang itu diwajibkan atas setiap orang yang beriman dalam waktu-waktu tertentu. Subuh ada waktunya, asar ada waktunya, zuhur ada waktunya, maghrib ada waktunya, isya pun ada waktunya. Itu lalai yang ketiga. Yang keempat, lalai daripada menunaikan tuntutan-tuntutan sembahyang. Sembahyang tu ada tuntutannya. Kerana kita dah berjanji dengan Tuhan. Tadi ada janji dah? Ada. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kadang-kadang janji yang betul-betul sebut betul-betul. Yang ramainya apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Tak betul itu. Wa mahyaya tak betul. Dia nak wa mahyaya wa mamati. Baru betul. Ayat Quran tu tau. Ada dah orang baca wa mahyaya wa mamati? Ada ke tak ada? Ada. Sini tak ada lah. Tak lah mana saya tahu. Cuma tak ada batas sembahyangnya. Kenapa? Kerana itu hukum sunat. Membaca doa iftitah tu sunat. Tapi kena baca betul-betul. Nak pahala penuh tak? Kena baca betul. Wa mahyaya wa mamati. Dia dah janji dengan Allah tu. Hidupku dan matiku mesti ikut peraturan kamu. Dia janji untuk tu.
Elok aja lepas salam pergi ngambil nombor ekor. Tahu? 7685. Mana 7685? Ada luar. Jangan ambil oleh ya. Masih merosak keterangan jangan oi. Walaupun betul naik sekarang 7685. Jangan berdosa. Judi itu dosa besar. Ya, itu dia. Dah janji tu tuan nak ikut peraturan Allah. Elok aja lepas salam aja pergi keluar, pakai keluar pendek. Orang lelaki. Yang perempuan pula pakai t-shirt. Padahal lepas semayang tu, semayang elok punya telkonya aku ya. Itu lalai yang keempat. Lalai daripada menunaikan tuntutan semayang. Jadi jangan kau itu ya. Tengok. Sekarang panjang menolak dalam tak ada Nabi yang baca kita ini. Patut habis yang begini. Dia diterangkan bahawa di antara bahagian nasihat ialah menasihati orang yang meminta nasihat. Wa yamna'unal ma'un. Penghujung tadi. Saya dah baca ayat tadi bermula nak menerangkan pendusta agama tu. Ujung sekali wa yamna'unal ma'un. Mereka tak mahu menasihati orang yang meminta nasihat daripada dia. Jadi orang minta nasihat, nasihatkan. Ya. Orang tua nasihatkan. Orang yang ada ilmu nasihat kepada orang yang tak ada ilmu. Itu ada majlis ilmu tu. Contohnya guru ngajar tu tak beri nasihat yang betul ya. Jadi kita kena nasihat ya. Begitulah. Orang yang minta nasihat kita kena nasihat sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Idzas nansaha ahadukum akhahu falyansahulah. Apabila meminta nasihat seseorang daripada saudaranya, kawan-kawan kita minta nasihat, maka hendaklah ia memberi nasihat kepadanya. Kalau orang minta nasihat, nasihatlah. Jangan ada ilmu simpan aja. Tak nak ngajar, tak nak beritahu orang lain. Kita nampak satu kemungkaran, betul kan? Itu Nabi suruh tu. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa nampak satu kesalahan, satu kemungkaran, satu benda yang tak betul, hendaklah dia ubah dengan tangan yang ada. Dan kuasa dia yang ada. Kalau anak, patut dia pukul-pukul kan? Kerana Nabi masuk pukul. Udah 10 tahun tak semayang buat. Pukul dah. Dia nampak kemungkaran tak semayang tu. Cukup 7 tahun suruh semayang. Muru auladakum bisolah wa hum abna'u sab'a sinin. Perintahkan anak kamu tu dengan semayang setelah berumur 7 tahun. Umur 7 tahun tu suruh semayang. Nak nyuruh pun nak betul. Kalau anak lelaki dia apa? Mari kita ke surau. Baru itu cara nyuruhnya. Hamzah, mari kita ke surau. Artinya kita nak pergi sekali. Jangan, pergi semayang kata. Dia ni pakai surau pendek, bawa rumah lagi tu. Itu tak betul. Kita nak nyuruh mesti diri kita dulu. Apa kata Tuhan? Usakum lagi? Wa ahlikum nar. Peliharalah diri kamu dulu. Dan juga keluarga kamu daripada api neraka. Dia nak nyuruh tu kita dengan kita sekali. Okay, apa? Amit. Mau kita semayang. Ikut abah pergi semayang. Kena latih apa tu? Jangan suruh je dia naik je. Duduk depan kamar tu. Mat pergi semayang. Dia ikut capuk. Pui. Ayah tak? Kena jadikan contoh. Kita ni sebagai ketua keluarga, jadikan contoh kepada anak-anak kita. Itu seorang kena ubah dengan tangan yang ada. Tak boleh dengan tangan, dengan lidah. Nasihatkan. Tak boleh dengan lidah, paling komannya dengan hati. Itu cara kita menyuruh manusia melakukan kebaikan. Kamu dah apa? Nasihat bukan saja berhadapan dengan kawan,
tetapi dapat dilakukan di belakangnya sebagaimana sabda Rasulullah SAW, inna min haqqul muslim alal muslim an yansah lahu idza ghab. Masih dia tak ada raib. Sesungguhnya dari hak seseorang Islam ialah menasihati baginya apabila ia gaib, iaitu tidak bersama dengannya, ya. Nasihat saja. Ya. Itu saya selalu buat live ni. Tahu? Kenapa? Untuk mereka-mereka yang tak mau ngaji, ada hal umpamanya, ada urusan, ada video, boleh tengok video. Ya. Tapi nak friend dengan saya lah dulu, tidak mana nak dapat, ya. Ini TikTok ni tau, live. Siapa nak tengok live boleh, dari rumah boleh. Type aja, cari TikTok, type nama saya. Tak kata kenal nama saya, sama nama Ibrahim Istar. Tapi ada tubuh 46. Anda akan live tu 46. Ibrahim Istar 46, dapat lah, ya. Boleh sampai ke rumah ni kejap-kejap ni, boleh ni. Anak tertunda, kena kemudian lah, kena proses dulu. Itu ada kemudian, itu nak friend dengan saya, dapat. Kalau tak dapat, kalau tidak, yang tadi tak, siapa pun boleh, kan? Sekarang pun boleh buat di rumah tu, kan? Itu guna itu untuk supaya dapat menasihati. Kalau boleh, nak nasihat, ya. Sesungguhnya dari hak seseorang Islam ialah menasihati baginya apabila ia gaib, apabila dia tak ada. Bolehlah secara viral pun bolehlah. Bolehlah. Kerana dia tak ada. Dia ada hal umpamanya. Tak boleh nak ngaji. Boleh. Tengok handphone boleh. Itu kita menasihati dia. Ini berarti jika ada orang lain yang hendak memburuk-burukkan atau merosakkan kehormatan pribadi kawannya, maka hendaklah ia menolak, membela, menolak tuduhan itu, membela orang yang dituduh tu, membela serta membersihkannya. Ya. Kalau dia tak melakukan kesalahan lah, kena bela dia. Bukan dia tak ada jahat, dia tak ada buat benda ni. Ya. Kita pertahankan dia, kerana dia itu kawan kita. Membersihkannya. Ya. Kemudian kerana ini adalah haknya sebagai seorang Islam atas kawannya. Itu hak dia tu. Nama baik itu nak dijaga. Jangan cemarkan namanya. Kena jaga, kena pertahankan kewibawaan dia. Malahan inilah pengertian nasihat yang dikehendaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap seorang kawan sebagai tanda kesetiaannya. Ya, Rasulullah dan sahabat-sahabat macam itulah, mempertahankan sahabat-sahabat pun mempertahankan dia, sanggup mempertahankan nyawa. Itu sahabat Rasulullah. Macam Sayyidina Ali, malam Rasulullah nak berhijrah ke Madinah, ya, dia kabur di sana dia. Wahai Ali, kamu malam ni tidur atas katil aku, ya, kata. Nyuruh Ali tidur atas katil dia. Kenapa ya Rasulullah, tanya. Malam ni ada orang nak bunuh aku. Ya. Ada orang nak bunuh aku. Kerana aku ni menyebarkan Islam. Jadi aku malam ni nak pindah, nak pergi ke Madinah. Bila dia datang, tengok-tengoknya, tengok katil tu, ingat dia, dia dah ingat ke aku tu lah. Dia datang. Rupanya kamu ni, ya. Apa jawab Ali? Baiklah ya Rasulullah. Kalau kita okeylah ya Rasulullah. Terima terus aja. Kalau saya lah agaknya macam mana? Jadi Ali macam mana? Kalau saya macam mana agaknya? Oh, dia main nak bunuh kamu, ya. Aku pula duduk atas katil kamu, ya.
Ini nak mana? Kalau saya lah. Tapi apa kata tadi? Dia tahan. Sanggup mempertahankan nyawanya. Sanggup dibunuh. Kerana terlalu kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang pun datang orang tu 40 orang ahli tempur keliling apa tu, keliling rumah Rasulullah tu nak bunuh dia. Masuklah rumah tu. Mana Muhammad? Dia tak panggil Rasulullah. Dia pergi ke katil tempat selalu Nabi Muhammad terbaring tengok itu ada orang. Dia pun dekat tengok, oh bukan Muhammad, Ali ni. Tak jadi bunuh. Orang Arab tu itulah baik, dia misi dia kalau yang itu je. Kalau orang Melayu lain. Tengok Muhammad tak ada, Ali ada apa? Ali lah. Cincang Ali, hancur lah Ali tu kena cincang. Tapi orang Arab tak ada. Dia satu apanya, dia budaya dia hukum itu. Nak mencari Muhammad je. Begitulah dia sanggup mempertahankan sahabatnya. Begitu juga Abu Bakar. Tengah hijrah juga. Letih naik dari satu gua. Berehat dalam gua tu. Tengah berehat tu, dia pun bagi nak riba Abu Bakar. Nabi Muhammad bagi nak riba Abu Bakar. Sahabat dia tu. Belum jadi mentua lagi tu. Baru sahabat dia. Bagi nak riba. Saya ngajar sini dah berapa lama lah. Tak pernah siapa offer pahal tu suruh bagi nak riba dia pun. Bertahun-tahun dah saya datang ni. Tak ada. Tiap bagi sini Ustaz. Tak ada pun. Ini bagi nak riba. Tidur. Nyenyak tidurnya. Tengah tidur tu nampak Abu Bakar ular dia nak keluar daripada lubang tepi gua tu. Ada lubang tu. Ular ni ular padang pasir tu. Bukan seorang ular, bukan ular lidi tu. Ular padang pasir tu bukan bisa pun. Dia panggil rattlesnake namanya. Rattlesnake. Rattle tu dia bunyi tu. Snake tu ular. Tengah tengok aja kepala tu nak matuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mau tidur. Datang Abu Bakar tutup lubang tu dengan jarinya. Jari orang Arab kan besar jari saya ni. Tutup tu. Lalu dia patuk ular jari tu. Tapi ditahan je. Abu Bakar tahan jari tu. Tak tarik. Sampai udah tak ada ular tu lagi. Sampai jaga. Sampai tidur. Rasulullah tu jaga dalam tidur. Bila jaga-jaga tu tengok. Tengoknya jari Abu Bakar tu udah hitam. Kenapa dah hitam? Dah kena racun ular tu. Dia pun tanya, apa kena jari kamu Abu Bakar? Jawab Bakar, ada ular tadi nak matuk kamu, tak kau tahan dengan jari aku. Datang Rasulullah, ludah pada jari Abu Bakar. Kejap-kejap itu sembuhnya. Nampak itu dia punya mukjizat, mukjizat Nabi. Kejap-kejap itu sembuhnya. Tapi nak cerita nanti, sanggup mempertahankan nyawanya untuk kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sahabat dulu ya. Tak ada kisah. Macam itulah. Jadi kalau ada sahabat-sahabat kita kena pertahankan dia, bersihkan namanya. Kerana ini adalah haknya sebagai seorang Islam atas kawannya. Malahan inilah pengertian nasihat yang dikehendaki Rasulullah terhadap seorang kawan sebagai tanda kesetiaannya. Dengan inilah jenis nasihat yang sangat diperlukan sebagai satu hak atas setiap-tiap diri dalam hubungan dengan kawannya. Contohnya berkawan belaka, dia pertahankan sahabat tu ya. Kalau ada orang hati dia, pertahankan. Lawan balik. Ataupun khabar tak betul cakap kamu tu ya. Dia bukan begitu jenis orangnya kata. Kalau kita kawan dengan dia lah. Kalau kita sama dah sama mengumpat. Sama-sama mengumpat ya. Dia mengumpat, kita mengumpat. Haji ye nah. Ya, dia tak jenis orang begitu. Padahal di tempat lain berkawan. Duduk berkawan, tapi bila ada orang mengumpat dia sama mengumpat juga. Jangan begitu ya. Itu bukan nasihat namanya. Jadi nasihat orang yang mengumpat tu, jangan kamu kata-kata buruk terhadap dia. Dia tu orang baik.
nak pertahankan. Yang jaga perhubungan dengan kawannya dari hak ini, dan hak ini pula yang menjadi ukurannya. Kerana nasihat waktu berhadap-hadapan, nasihat waktu berhadapan muka belum tentu dapat mencerminkan kesucian hati. Kalau kena nasihat depan-depan belum tentu dia ikhlas. Kadang-kadang nak menghina orang tu, tak betul kata. Depan-depan orang lain belum tu. Jangan. Belum tentu mencerminkan kesucian hati. Sebab mungkin nasihat itu semata-mata dibuat di luar saja, tidak dari jiwanya, tidak dari jiwanya ikhlas dan setia kawan. Itu dia pengajarannya. Kemudian penunjuknya apa? Penunjuknya, penutupnya. Kita baca hadis yang 7 tadi. Agama itu nasihat untuk siapa? Kata dia sahabat. Jawab untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, dan untuk imam-imam ataupun pemimpin-pemimpinnya. Itu apa ni pelajaran yang kita belajar daripada hadis tadi. Penunjuknya. Hadis ini mengandungi beberapa petunjuk. Ada beberapa pelajaran kita nak tahu daripada ini. Di antaranya yang pertama, menunjukkan bahawa nasihat itu dinamakan agama. Dalam agama ada nasihat, ada memperingati. Allah bersuruh, wa zakir, kata Allah. Ingat dah, beri peringatan. Fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Adalah memberi peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi kita ada nasihat, menasihati. Kerana agama bukan saja mengandungi perbuatan, tetapi meliputi juga segala perkataan. Agama ni lengkap. Perkataan adalah agama, perbuatan adalah agama, sikap adalah agama, perjuangan adalah agama, apa saja, harta adalah agama, apa saja adalah agama ni, ada saja. Termasuk perkataan. Kemudian nasihat. Apa nasihat tu? Menurut kata Imam Nawawi. Nawawi ni seorang ulama hadis. Kitab ini bukan dikarang ya, disusun oleh Imam Nawawi. Kerana hadis bukan dia pengarangnya. Disusun, dia tak sini tang ni, ni tang ni, ni tang ni. Yang menyusunnya apa? Imam Nawawi ya. Ini hadis 40 ni. Nasihat menurut kata Imam Nawawi adalah wajib sekadar yang mampu, dengan syarat seorang itu mengetahui bahawa nasihatnya akan diterima. Kita kena sedar kita nasihatkan orang tu terima. Kalau orang tu perampui, tegur sikit, nampak, jangan nasihat. Ada tak jenis orang tu? Tegur sikit, kamu pandai tak? Kamu sabar kata. Kotak pandai dengan buah. Kamu pandai dengan buah. Tampuan. Jangan. Kalau jenis orang itu jangan dekat. Biarkan dia minum banyak. Tak payah nasihat ya. Tapi hukumnya wajib dengan cara lemah lembut. Bahawa nasihat akan diterima. Suruhannya akan dipatuhi. Dan dirinya tidak terancam. Tanpa syarat ini tidaklah diwajibkan. Kalau kita tahu dia tu perampui aja, jangan tak payah nasihat dia. Biarkan dia minum banyak. Yang kedua, tu yang pertama ya. Jadi kita nak menasihat, kita kena tahu bahawa nasihat kita tu diterima oleh orang yang nak kita nasihat itu ya. Diterima dia sanggup menerima nasihat. Itu boleh baru kita nasihat dia. Yang kedua, hadis ini pada keseluruhannya menunjukkan bahawa nasihat menurut pengertian yang dimaksudkan Rasulullah amatlah mustahab. Jangan ikut cara Rasulullah menasihatilah ya. Amatlah mustahab hingga dikatakan agama itu nasihat. Nasihat itu maksudlah agama, keperluan agama. Tidak ada pengertian agama kalau tidak ada nasihat. Kalau tak ada nasihat bukan agama namanya. Dan tidak ada kesedaran orang yang beragama kalau tidak pada peringatan dan nasihat-nasihat agama. Kalau dia tak ada nasihat biar tu dia semua seperti kamu lihat, pulang kamu lihat. Tak apa, tak ada negur ya. Dia salah pun tak negur. Ni je. Lantak lah curhat dia.
Kita bukan sekubu kan. Patutnya kita tolong dia. Dia buat salah. Di antara yang banyak masalah apa? Ketika i'tidal. Bergoyang-goyang tangan tu. Ada dah orang i'tidal bergoyang-goyang tangannya. Tengok ni dia buat. Tengok ni. Dia rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Ada dah? Ada. Sini tak tahu saya. Ada. Kita yang ketok. Tangan ketok dia Ustaz. Kalau dia ketok tak apa, itu penyakit. Ada betul, tuan betul. Ini saja. Sami Allahu liman hamidah ni. Berapa gerak tu? Tengok ni, elok. 1, 2, 3, 4. Kalau 4 gerak betul-betul apa hukumnya? Batal. 3 gerak pun batal. Dia mesti 2 gerak aje. Sekarang nak sayang nak. Nak sayang Tuhan ni kan? 2 gerak aje. Sami Allahu liman hamidah. Turun tu diam. Apa dia? Tak dengar. Apa dia? Janggut kenapa? Kenapa janggut? Jangan depan Ustaz. Cakap dia betul-betul. Jangan depan. Dia 2 gerak aje. Tengok ya. 1, 2. Turun tu diam. Jangan betul lagi dia. Jangan longgar. Jaga-jaga begitu. Jangan. Dia diam tu, berhenti. 2 gerak sahaja yang boleh berturut-turut. Faham ke ni? Faham. Kalau dah faham? Kuat lah. Yang betul apa ni? Tengok. Sami Allahu liman hamidah. Udah, diam tu. Jangan lagi gerak atas Belajar. Itu nasihat ya. Kena nasihat betul-betul. Kalau tidak, penat aja semayang. Apa dapat? Apa pun tak dapat ya. Itu dia. Mana ke dia udah hilang. Dah lari muka suratnya. 159. 159. Ya, 159 bawah kali ya. Juga hadis ini menggambarkan pada kita keseluruhan masyarakat Islam. Masyarakat yang didasarkan kepada ketuhanan. Islam ni dia menyembah Tuhan. Kerana semua Nabi-Nabi menyeru manusia itu. Ani'budullah wajtanibut taghut. Semua Nabi-Nabi suruh yang begitu. Ani'budullah. Sembahlah kamu akan Allah. Dan jauhilah daripada taghut-taghut. Taghut itu yang menyesatkan. Jangan ikut. Jadi itu nama agama. Didasarkan kepada ketuhanan ya. Atau kepercayaan kepada agama sebagai asas. Nak percayakan Tuhan atau nak percayakan Allah. Dalam masyarakat ini ada beberapa golongan yang masing-masing dengan bertanggungjawab sendiri. Ada bertanggungjawabnya sendiri. Dan imam-imamnya, yaitu raja-raja. Imam tu pemimpin ya. Atau raja-raja. Atau kerajaannya yang dipatuhi. Kerajaan nak ikut, selagi ikut syarat, ikut syarak ya. Kena patuh. Ya, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul dan juga kepada pemimpin-pemimpin dengan syarat ikut syariat Allah ya. Ikut hukum. Kalau dia suruh satu padu wajib. Kalau dia suruh semayang wajib. Kalau mereka suruh berjuang jalan Allah wajib. Kalau dia suruh syuh heboh, suruh nari haram ya. Suruh nari haram. Suruh minum arak haram dan sebagainya. Ada benda yang haram, jangan ikut walaupun mereka menyuruh. Tapi kalau dalam negara Islam tak ada masalah yang tu ya. Ini kalau yang bukan negara Islam.
Dalam masyarakat itu ada beberapa golongan yang masing-masing dengan tanggungjawabnya sendiri. Dan ada imam-imam, iaitu raja-raja atau kerajaannya yang dipatuhi. Ada pemimpin-pemimpin yang diikuti. Ada ulama-ulama yang dituruti. Ulama tu kami. Kalau seorangnya panggil ulama, seorang tu alim. Ini seorang panggil ulama. Ustaz Khairul Subahi itu ulama. Padahal dia tu alim aja. Kalau seorang namanya alim, kalau kami bawa ulama, plural, tu plural. Ulama tu plural. Tapi orang Melayu ni selalu seorang panggil ulama. Arwah tu kami. Yang orang Melayu arwah seorang. Arwahnya Haji Ibrahim tu. Padahal arwah tu kami. Kalau seorang roh. Tapi orang Melayu selalu apa? Selalu nuko-nuko. Lagi apa? Arifin. Ada orang Melayu nama Arifin. Seorang aja. Arifin itu berarti yang ramai. Semua Arif lah kekenalkan Allah Ta'ala. Kalau seorang namanya Arif. Tapi orang Melayu ada tak nama Arifin? Dalam ini ada tak Arifin ni? Tak ada. Itu orang Melayu suka ngubah-ngubah ya. Masjid jadi masjid. Salasa jadi Selasa. Ayah bagi nama yang sedap, Abdul Qadir. Sedap namanya. Dapat orang Melayu Kadio begini. Iya ke dah? Itu dah. Dia suka ngubah-ngubah. Berapa golongan yang masing-masing ada tanggungjawab ya? Dan kerajaan yang dipatuhi. Ada pemimpin-pemimpin yang mentaati demi kepentingan kebaikan. Dan ada ulama-ulama yang dituruti. Ada rakyat yang mentaati demi kepentingan kebaikan dan kesejahteraan agama. Kita patut betul lah. Apa saja pemimpin suruh, kalau tak bertentangan dengan syarak, kita kena ikut. Wajib ya. Dan masyarakat seluruhnya. Dan sebelum mereka menghendaki kepada hidupnya, semangat nasihat menasihati itu mesti ada. Semangat nasihat menasihati, saling ingat mengingati, hormat menghormati, dan kasih sayang yang sejati. Wallahu alam. Jadi maknanya suruh kita nasihat. Nampak satu apa nasihat, orang minta nasihat, kita nasihat lah. Itu dia kesimpulan hadis itu. Akan datang nanti ada lain, ada yang ke-8, iaitu apa? Apa anunya? Bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Itu adanya. Bahawasanya Muhammad itu pesuruh Allah dan mereka mendirikan sembahyang. Itu orang beriman sebenarnya. Al-Hadisus Samin, hadis yang ke-8. Umirtu an aqatilin nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Dan sebabnya itu hukum-hukum rukun iman. Itu akan datang ke Allah ya. Boleh nampak lah. Ini ya. Kalau tak padam. Kalau padam, carilah ustaz lain. Jangan berhentikan pengajian ni ya. Ustaz ni cemas tak padam dulu. Ya ke dah? Minggu sudah. Bukan minggu sudah, 2 minggu 3 minggu sudah. Langgar dan tokak. Bukan dalam belakang, dari tepi. Saya dah berhenti tengah jalan tu. Ada lain tu. Keluar dari masjid, ada dah lain tengah-tengah tu. Udah berhenti itu, suruh dom aja. Suruh terbaring aja. Itu yang berlaku. Mana buat je, nak kena.